Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ibadat darjah 5. Jadi Ustaz harap anak-anak boleh buka kitab muka surat 29. Jadi kita akan pergi kepada pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga iaitu perkara yang membatalkan solat dan perbahasan sujud sahwi. Tapi pada hari ini Ustaz hendak fokuskan kepada perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara-perkara yang membatalkan solat ada 11 perkara. Perkara-perkara yang membatalkan solat ada 11 perkara. Yang pertama, bercakap dengan sengaja. Dalam solat dia bercakap dengan sengaja. Seseorang yang bercakap dengan sengaja serta mengetahui dirinya sedang solat. Dia bercakap dengan sengaja dan dia tahu sekarang dia tengah solat, maka batal solatnya. Seseorang yang berdaham atau menangis ataupun mengerang atau berhembus dengan mulut atau hidung, dia berhembus-hembus, batuk, bersin, sekiranya nyata satu atau dua huruf, maksudnya dia melakukan perkara itu kedengaran seperti dia menyatakan satu ataupun dua huruf. Contohnya dia mengerang, huruf ha, ataupun dia bersin, hacum, cum. Ada kan kalimah-kalimahnya, maka batal solatnya. Jadi jangan main-main waktu solat. Kalau nak bersin pun, kalau nak batuk pun, pastikan kalau boleh tahan. Yang kedua, melakukan pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Dia melakukan pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Iaitu contohnya melangkah 3 langkah berturut-turut sengaja ataupun tersalah langkah. Dia melangkah 3 kali. Langkah ke depan ke tepi ke dan sebagainya, tapi berturut-turut, maka batal solatnya. Okey, ini mungkin dalam saf. Nak cuba membetulkan solat saf. Kalau sudah angkat takbiratul ihram, pastikan jangan sampai pergerakan tu 3 kali berturut-turut. Maksud pergerakan yang banyak ni apa? Menggerakkan anggota yang berat seperti kepala, 2 tangan, 2 kaki, seluruh badan. Dia menggerak-gerakkan kepala. Termasuk sedang membaca Fatihah ataupun membaca bacaan dalam solat. Jangan sampai terangguk-angguk, menggerakkan kepala sehingga lebih daripada 3 kali, maka batal solatnya. Ingat tu. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar semasa solat. Jadi ini tak payah faham, maksudnya terkencing, terkentut, maka batal solatnya. Yang keempat, terkena najis yang tidak dimaafkan. Iaitu jika terjatuh najis yang kering
Contohnya katakanlah tahi cicak jatuh kering, lalu dikibaskannya dengan segera, kibaskan cepat, tidak batal solatnya. Jadi tidak batal. Seterusnya, yang kelima, terbuka aurat. Auratnya terbuka. Jika terbuka aurat kerana ditiup angin kipas angin ke angin luar ke, dan ditutup dengan segera, cepat-cepat tutup, tidak batal solatnya. Kalau selain daripada yang ini, batal. Katalah angin tiup, kipas angin dibiarkan sehingga kelihatan auratnya, maka batal. Tapi kalau ditutup cepat, tidak batal. Jika terbuka aurat kerana ditiup angin, satu, dan ditutup dengan segera, tetapi berlaku berulang-ulang kali, berkali-kali dibuat macam itu, batal solatnya. Yang menyebabkan batal itu ialah pergerakan tangan tu, iaitu pergerakan yang berat tadi, yang banyak tu, berulang-ulang kali, maka batal. Jika dibuka dengan sengaja, bila dengan sengaja, ataupun dibuka oleh kanak-kanak yang belum memais, anaknya ke, tertarik kain lekung dan sebagainya, walaupun ditutup dengan segera, solatnya tetap batal. Ingat Katalah semayang ada anak kecil, tak ada siapa nak jaga, ditarik kain lekung maknya, walaupun ditutup dengan cepat, tak boleh sambung solat, batal, kena mulakan semula. Yang ke-6, mengubah niat. Seseorang yang mengubah niat kepada solat yang lain, ataupun dia niat untuk keluar dari solat, ataupun dia berbelah bagi. Contohnya dia tengah semayang Zuhur, ataupun semayang Asar, ataupun semayang Zuhur tadi, tiba-tiba dia niat nak tukar jadi semayang Asar, batal. Ataupun dia niat nak keluar daripada solat, ataupun dia nak keluar ke tidak, nak keluar tidak, ataupun nak dia berbelah bagi, batal solatnya. Yang ketujuh, berpaling dari kiblat. Apa maksudnya? Iaitu dada dipusing ke kiri dan ke kanan ketika sedang menghadap kiblat. Dipusing-pusingkan. Jadi batal solat. Yang ke-8, makan atau minum. Ini memang dah tahu confirm, batal. Makan atau minum sama ada banyak ataupun sedikit, walaupun menelan air liur yang bercampur sisa makanan. Sebab tu sebelum makan sebelum solat dia makan. Nak solat berkumur-kumur, buang segala sisa makanan dalam mulut supaya tidak berlaku perkara nombor 8 ini. Dia semayang, tiba-tiba keluar makanan daripada celah-celah gigi, ditelan, batal solatnya. Yang ke-9, ketawa. Ketawa yang nyata dengan mengeluarkan 2 huruf atau lebih, dan faham maksudnya, maka batal solatnya. Yang ke-10, murtad. Tengah semayang tu tiba-tiba
dalam fikirannya sama ada dia tiba-tiba dia macam nak keluar daripada Islam, sama ada dengan perkataan, perbuatan ataupun berazam menjadi murtad. Kan solat ni ni gangguan syaitan. Kan solat dia fikir, aduh semayang ni susahnya, aku keluar Islam lah nanti, maksudnya gitu. Ataupun dia menganggap dia semayang tu dia menghadap depan tu, katalah dia menghadap mimbar masjid ke, dia menghadap itu, kata ni Allah Ta'ala kat situ dan sebagainya, maka murtad, maka batal solat. Auzubillah. Dan yang ke-11, perkara-perkara lain yang membatalkan solat. Yang ke-11 ada perkara-perkara lain yang membatalkan solat selain daripada 10 di atas. Yang pertama, memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, iaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud, dipanjangkan lama, maka batal. Makmum ketinggalan daripada imam atau mendahului imam, lambat daripada imam ataupun dia dulu daripada imam, sebanyak 2 rukun perbuatan tanpa keuzuran. Kalau dia ketinggalan tu, kalau dia maksudnya dia jauh daripada imam dan tak dengar pergerakan imam di depan, tak apa. Tapi dia berada dekat dengan imam tapi dia lambat, ataupun dia dahulu imam, maka batal solat. Dan yang ke-3, menelan kahak atau lainnya. Semayang tiba ada rasa kahak, dia telan, maka batal solat. Jadi nanti Ustaz akan lampirkan slide ini pada anak-anak, dan Ustaz nak salin ke 11 perkara-perkara yang membatalkan solat ini. Jadi sebelum kita berpisah, saya kata Ustaz ingatkan solat jangan tinggal, jaga diri, jaga kesihatan. Jadi Ustaz sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.